إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pengurusi kita tadi, Cikgu Mel dan semua AJK Masjid dan semua jemaah masjid dan semua yang ada dalam ni, semoga kita semua ni mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ni kali pertama lah hamba singgah di Masjid Batu Lapar ni, di Rahmah. Singgah kuliah, singgah semaya banyak kali dah. Singgah semaya asar, semaya zuhur, time balik Kelantan ni singgah lah. Semaya sini kadang-kadang tak apalah, aja jumpa dah jemaah, mungkin jemaah tak kenal juga kita kot. Jadi insya-Allah malam ni hamba akan sentuh tajuk berkaitan dengan manusia yang didoakan oleh malaikat. Yang mana kita gedia hak kita buat hari-hari yang kita tak perasan, Allah SWT perintah pada malaikat suruh doa kita. Jadi selain orang doa kita, malaikat juga doa kita. Bila malaikat, Allah perintah malaikat doa juga kita ni besar pahala pada kita ni. Para malaikat doa juga kita sebab dia makhluk Allah yang Allah cipta daripada cahaya. Dia juga doa pada manusia. Mana manusia perangai comel, dia doa. Manusia perangai tak molek, malaikat laknat juga kita. Cuma oleh ni amun nak sebut hak dia doa je. Sebut hak laknat aku takut sedih berlakunya. Sebut hak dia doa ni orang rajin pula, orang sejik. Ya. Jadi antara yang kita perlu tahu, kita belajar dalam rukun iman, kita beriman kepada malaikat dan kita tahu tugas para malaikat ni. Hak mana kita dah belajar dah dulu, kita tahu ada hak tugas cabut nyawa orang, hak tugas soal orang lain kubur. Cuma hak malaikat hak doa kat orang ni kita jarang nak berbicara. Malaikat ni dia akan doa pada kita apa kita buat. Malam ni boleh start dah buat. Nak kita buat ni lillahi ta'ala, maka malaikat doa. Jadi perkara yang yang perlu kita lihat antara yang disebut oleh para ulama, yang pertama kita lihat malaikat doa kita dalam bab dia, iaitu malaikat memohon ampun pada Allah bagi orang hok tidur malam dalam keadaan berwuduk. Tidur malam berwuduk. Kena faham ni tidur malam berwuduk ni. Makna sebelum kita tidur kita ambil wuduk. Boleh? Lepas tu tidur setuh dengan bini tak apalah. Jangan pula bangun ambil wuduk pula. Dia maksud dia sebelum nak tidur. Kan ambil wuduk, jangan setuh hamba nak tidur dengan wuduk. Marah kita ke bini tak. Bini pula marah kita lagi. Yang situ hamba nak dapat doa malaikat ni. Bukan gitu. Maksudnya sebelum kita nak tidur kita ambil wuduk, maka para malaikat akan doa minta ampun dengan Allah pada kita. Sebagaimana kita lihat dijelaskan di sini, kata Imam At-Tabarani meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hazi ajsada tahharukumullah." Fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi sya'arihi al-malak la yanqalibu sa'ata min al-lail illa qala Allahumma fir li 'abdika fa innahu bata tahira. Tahir. Gedia maksud hadis ni kata Nabi, diceritanya sucikanlah badan-badanmu, kata Nabi. Kita semua ni suci badan macam mana? Semoga Allah mensucikan kamu, kerana tidak ada seseorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersama dengannya dalam syiar. Ini dinyatakan sini malaikat tu akan ada pada dekat pakaian dia ni, doa dia, yang mana tidak satu saat itu ia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata. Mana kita duduk baring tu, malaikat pun sebutkan Tuhan dia. Sebab orang ni ambil wuduk, tak pada atas batal nak tidur, tengah nak baca doa zikir tu,
Maka malaikat pun doa ke dia. Allahumma fil li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, mu ampunlah dosa hamba-Mu ni kerana dia tidur dekat air suci. Masya-Allah. Malaikat tu nak doa. Tak perasan tak. Lepas ni malam ni nak tidur ambil wuduk lah. Kalau tak ada nak ambil wuduk, tidur selalu kita ni. Gaduh kita ni. Kita pun istighfar dah kita istighfar dah tak solat taubat dah betul. Ni malaikat tu nak doa minta Tuhan, ya Allah ampun dosa orang ni. Malaikat doa kita. Ini antara perkara hak malaikat doa ni. Kita buat benda comel, istiqamah. Kita ambil wuduk sebagaimana juga disebut oleh Imam Ibn Hibban meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, "Man bata tahiran bata fi sya'arihi malakun falam yastayqizu ila qala malak Allahumma fil li 'abdi fulan fa inna bata tahiran." Kalau kita lihat dalam hadis lagi ni, dia kata apa? Bagi siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Maknanya malaikat duduk kat kita ni doa. Bukan malaikat masuk dalam pakaian kita ni, kadang salah fahamnya kata gitu tak. Tak boleh kita ni kadang salah faham. Ada orang baca hadis salah faham, kata bila Nabi sebut tul sujud panjang. Dia kata sujud kena tangan duk panjang gitu. Kau tak ada baca doa lama. Kau terjemuh kita gitu, kita faham sujud panjang lah, makna baca doa. Jadi kata Nabi, bila mu tidur dekat mu ambil wuduk, dan tidaklah dia bangun, malaikat juga doa pada dia, ya Allah, Allahumma fir li 'abdika fulan, ya Allah ampunlah dosa hamba-Mu si fulan ni, fa inna bata tahir, kerana dia tidur dekat air suci. Ni nak ceritanya malaikat akan bersama dengan dia di sini, temai kita, dia doa pada kita orang yang ambil wuduk sebelum dia tidur tu. Alhamdulillah. Ni pas ni balik boleh buat dah. Dan yang kedua, malaikat doa siapa pula? Malaikat doa orang hok mari sejid awal, dia tunggu nak semaya jemaah. Mari tadi. Kata Cikgu Mai tadi, mari naik motor hujan mari dok kita dapat pahala dah tu. Dalam perjalanan tu kita dapat pahala dah. Allah ampun dosa, Allah beri pahala, Allah angkat darjat. 3 benda. Siapa sejid naik bismillah Allahumma salli Muhammad, Allah maftah li mati, mari duduk nak tunggu tik bila azan tu. Duduk kita cokoh. Malaikat pun doa juga sebab mari. Sebab orang mari solat Jumaat ni Allah suka. Sebagaimana nyatakan sini dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ahadukum, kata Nabi, ahadukum ma qa'ada yantaziru as-salah fi salatin ma lam yuhdisu tad'u lahu malaikah Allahumma fil lahu Allahumma arhamhu. Kata Nabi, tidaklah seseorang di antara kamu duduk tunggu nak semaya, selama dia duduk dalam keadaan suci, para malaikat akan berdoa kepada dia, ya Allah, Allahumma fil lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Malaikat duduk doa kita. Selagi kita duduk dalam sejid ni lepas semaya boleh duduk lagi dalam sejid ni, nak tunggu esok ni tengah kuliah, malaikat doa lagi. Dia doa kita, Allahumma fil lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampun dosa orang ni, ya Allah sayang kau orang ni. Sebab apa dia mari nak semaya Jumaat? Lepas ni ayat sayang kita, jangan tinggal Jumaat. Dapat doa malaikat semaya di rumah dah. Mari sore ni di rumah tak boleh. Ya kena mari sejid juga nak hotu. Boleh? InsyaAllah. Orang istiqamah 5 waktu ni alhamdulillah. Malaikat doa seumur kita. Kalau kita baca sahadis lagi, malaikat dalam hadis riwayat Tabarani tu, malaikat tanya pada sama dia tu, siapa hari ni, kata mana sayang kita tak siapa hari ni. Kalau ada seumur tak siapa hari ni. Jadi orang buaya dengar orang, malaikat ni pun tahu sayang dia kata, orang ni demam sakit lah sayang kita, tak mari hari ni Jumaat. Lepas habis maya gorik ni, dia pergi rumah kita doa ramai-ramai. Tengok nak ceritanya, orang mari sejid ni sayang kita, doa seumur kita. Malaikat pun sayang kita. Jadi waktu Nabi kata hidup ke solat berjemaah ni. Penting solat Jumaat ni. Dan sepanjang kita duduk dengar kuliah pun malaikat catat nama kita, dia buat naik ke Allah SWT. Kalau kita dengar kita dengar dalam hadis riwayat Muslim tu, malaikat catat semua nama orang hok dengar kuliah ni, malaikat sayarah dia panggil, atau malaikat sihah. Malaikat hok ni tugas dia pusing mana tempat ada majlis ilmu, dia mari ambil nama kita bawa naik ke Allah. Disebut dalam hadis Nabi kata,
malaikat tu tengok ada orang tu yang mari, dia bukan nak dengar kuliah. Mari sebab nak jumpa AJK Masjid Kota Imen sebab ada urusan. Kalau orang lain ni mari tunggu Tik Imen nak ambil bawa dan nikah dah. Tik Imen ada tunggu dulu orang ngajar. Dia pun duduk juga. Jadi nama dia juga malaikat catat juga. Allah kata catat juga. Walaupun dia duduk janji duduk dalam masjid. Dia catat juga untuk diberi pahala dan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak ceritanya kelebihan kita. Dan juga kita duduk dalam masjid ni sebagaimana dijelaskan sini, inna du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah fad'u. Jadi kata Nabi mari awal ni, sesungguhnya doa yang diminta antara azan dengan iqamah. Lepas azan tu kita pun semaya sunat, lepas tu kita nak tunggu iqamah tu dalam tempoh tu doa. Nabi kata waktu tu Allah akan kabul. Para malaikat pun juga doa amin. Yu'aminu malaikat, malaikat amin. Ya Allah terima doa orang ni. Tidak akan ditolak oleh Allah, kerana itu berdoalah kamu antara azan dengan iqamah. Doa kita sebab solat sunat tu doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya malaikat pun doa kita juga. Dan yang seterusnya yang ketiga, doa malaikat kepada orang yang dapat duduk sah depan dalam solat. Berebut zaman Nabi ni ngundi. Kata Nabi kalau orang tahu hebatnya boleh duduk sah depan, hebatnya dapat jadi azan ni, orang berebut. Zaman kita ni tak berebut. Kalau mari awal pun duduk belakang juga. Dapat doa tadi mereka doa. Kalau boleh pergi duduk depan lah. Tak, kalau duduk bawa ni terawih tak nak buat tak. Kalau musim terawih kita boleh tengok lah. Dia suruh orang lain depan tak gerak dah, dia duduk situ. Kosong depan pun dia suruh orang. Dia tak asyik mereka doa dia. Naik lagi tu mereka doa lagi. Ni orang tak nampak ni. Jadi kata Nabi SAW, orang yang dapat duduk sah depan, mari duduk awam, dapat duduk sah depan. Kata Rasulullah SAW, kalau kita lihat dalam hadis ni, kata Nabi, Inna Allah malaikatahu yusallu ala saffil awal. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ni mendoakan kepada orang yang berada pada saf pertama. Ini hak tiga. Tadi nak tidur ambil wuduk, lepas tu kita tunggu semai, mari duduk pula saf pertama. Zaman Nabi kata kalau kita tahu hebat ngundi, zaman kita duduk. Jom mari awal, hari Jumaat mari awal juga. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak mutu klik dah. Kita mari tak ikhlas ni, mari biar sungguh-sungguh nak cari keredaan Allah dan para malaikat pula doa. Allah, inna Allah malaikatahu yusallu ala saffil awal, kata Nabi. Duduk saf tepi ni malaikat doa. Pas retina sah tepi retina. Dia kata tempat sah terbaik retina ialah yang paling belakang. Orang tak faham, dia kena duduk belakang sekali. Ustaz retina duduk belakang pada orang jatuh lah retina kan. Sah pertama dia. Kita orang jatuh duduk depan ni. Boleh apa ni? Jangan gocah sudah lah berebut sah tu. Orang tu dapat dulu biarlah rezeki dia. Tak apa ambo boleh kali ambo. Cuma kena ingat kata Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, kalau budak dapat dah sah depan tu jangan tarik dia. Ni kita mari belakang lah, pokcik nak pahala besar juga. Demo budak duduk belakang, panjang lagi umur kawan ni, umur tak lama dah. Jangan berebut gitu. Jadi dalam kitab Mughni Muntah kata para ulama Syafi'i, siapa mari tarik orang tu dapat dah sah. Misalnya budak tu umur 15, 14, kita tarik dia belakang mu budak. Pokcik nak duduk depan tak boleh. Sebab apa? Rezeki dia dulu. Dah kita mari lambat. Kecuali mari sama-sama, boleh royak pokcik nak duduk sini. Ni dia mari dah duduk, kita mari lambat. Dia dah akad takbir dah. Belakang, pokcik nak duduk sini. Tak boleh. Sebab kita ambil rezeki orang, maka waktu tu hukum dia gede. Gede hukum dia waktu tu dalam mazhab Syafi'i. Tanya ni orang mazhab Syafi'i belakang ni, depan rambut ni. Haram tu. Kita ambil rezeki orang. Boleh? Jangan main-main duk tarik-tarik seorang ni. Kena beringat sikit lah. Kena jaga tu. Dan yang seterusnya dijelaskan sini pada kita tentang malaikat ni dia doa pada orang tadi, iaitu selawat atau para malaikat bagi orang yang berada di sah sebelah kanan ketika solat. Dia mari awal duduk alik kanan, duduk sah depan kot dapat belah kanan pula. Jangan pula sengit pandai semua ambil kanan belakang duduk lah. Maknanya alik kena balance lah, sama rata tu. Maknanya siapa mari
Dia duduk alik email sebelah kanan. Mari awak ni duduk sebelah ni. Awak ni susun molek. Tapi siapa dapat kanan tu, alhamdulillah. Dah, jangan sengit pula pantat duduk alik kiri. Duduk alik kanan belakang. Duduk nak royaknya siapa dapat. Soh tamu betul dapat pula alik kanan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sini dalam hadis riwayat Abu Daud dengan Ibnu Majah, kata Rasulullah, "Inna Allah malaikatahu yusallu ala mayaminis sufuh." Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atau doakan kepada orang yang berada di soh-soh sebelah kanan. Ni dapat pula kelebihan tu. Masya-Allah, banyak kelebihan ni orang mari sembahyang Jumaat ni. Kita kejar tu mari awal, alhamdulillah. Kalau tak dapat tak apalah. Tak boleh esok, tak boleh esok subuh, esok biar dapat. Sehari dapat duduk depan, alhamdulillah. Duduk dapat pula belah kanan, alhamdulillah. Cuk lagu mana tu? Tak boleh cuk. Dalam masjid jangan cuk. Mari awal tok jadah dia pergi minum air kedai kopi. Tak boleh cuk. Hari Jumaat pun tak boleh cuk. Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa cuk dalam masjid ni, tempat dia masjid ni hok orang awal, mu tak boleh cuk, kata Nabi. Siapa cuk, kalau kita baca dalam kitab Syarah dia Solihin, siapa cuk, dia dibangkitkan di hari akhirat nanti, muka dia macam muka unta. Cik tengok unta macam mana tak? Tak comel muka unta, cik tengok muka unta. Jadi dalam masjid kita jangan mari cuk. Ni tempat ambo dulu kan keluar zaman budak cuk juga. Mari awal cuk kat pergi bedah burung dah. Tapi dalam sejid pun jangan cuk. Mari cuk sini duduk lepok kedai kopi depan juga. Lepas tu mari-mari orang nak duduk, ambo cuk tak ada lagi. Jangan cuk. Nah. Kalau mari duduk-duduklah, jangan duduk cuk gitu tinggal. Kecuali dia ambil wuduk lain. Moga kita dapat tempat kita tadi. Boleh insya-Allah. Jangan duduk berebut lah tak. Kau ada orang main cuk juga cikgu sini? Tak ada tak. Tak cuk sini. Mari main cuk tu biar lepas ni tinggal tak secuk dah hamba macam tak. Tengok klik, tengok cermin, tengok apa muka handphone ada ni tu, tengok muka utah comel gitu. Tak apa comel tak seh. Dah. Maknanya dapat sah belah kanan ni malaikat doa juga. Allah pada malaikat mendoakan orang ni, dia mari awal lepas tu ambil kelebihan ni. Masya-Allah. Ni kita cari kelebihan ni, maknanya Allah nak banyak kelebihan bagi orang yang mari sejid ni, banyak kelebihan. Dan dicatat sini kata daripada Barak bin Azib ni, daripada catatlah hadis Muslim ni, dia berkata, "Kunna iza sallaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an takuna an yaminihi yuqbilu biwajhi." Katanya sini kata Barak bin Azib, jika kami melaksanakan solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sangat suka berada di sebelah kanan baginda, di mana baginda akan menghadap pada kami dengan wajahnya. Maknanya katanya Nabi suka tengok orang duduk belah kanan. Jadi popok dia ni suka ni. Mana mari-mari kalau boleh nak duduk belah kanan dulu. Dan kalau dah penuh samalah penuh belah kiri pula. Jangan ambil soh kedua belah kanan, tak soh tamu tak penuh lagi tak sih. Kena penuh lah tu. Dapat doa malaikat juga, soh tamu juga walaupun duduk belah kiri. Ni kita kena jelas sini. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, kalau kita lihat kata Imam Nawawi, bab ni dianjur solat di sebelah kanan imam. Mana berdasarkan hadis ni kita mari-mari kita cuba dapat soh tamu duduk sebelah kanan imam. Kalau soh tamu dah penuh dah, mari soh orang kedua nak duduk soh kedua pun kalau boleh kanan dulu. Kanan dulu, jangan duduk di kanan hujung tu. Kanan sini duduk duduk hujung ni. Ada juga orang dia mari semaya tak. Dia tak siri orang ikut dia tu imam. Dia semaya kat tepi rapak dengan dinding. Dia takut orang nak semaya dengan dia. Tak boleh gitulah. Kita kalau boleh, tak apalah orang mari semaya belakang kita email lah. Jangan takut, yakin kita dah duduk semaya lama dah ni. Dan biasanya dijelaskan sini tentang doa para malaikat ni. Biasanya malaikat mendoakan bagi orang yang menyambung kisah. Sambung soh. Sambung soh macam mana? Orang rapat soh. Allah ni tak ada rapat PKP. Masa mungkin musim satu baharu bergerak sama kita ni. Di Mekah boleh pula tak? Di buat umrah, buat haji, semaya begitu rapat baharu sama kita.
Balik Malaysia satu. Oh, bergerakmu jauh sikit, jangan rapat sangat. Sayang kita kata Mekah boleh, Mekah lain, sini lain ni masjid ni tak boleh. Nasib baik masjid ni dah sejadah, kapek lagu ni ada setengah masjid tu kapek dia buat luar macam sejadah tu. Ada orang tu buat tempat gitu ya. Dia kata ni tempatmu ni tempat aku, jangan duk rapat sangat pula. Kita ni Nabi suruh setuh bahu. Nanti habis PKP ni setuh dah. Maya tu biar setuh bahu sama. Sebab apa? Malaikat doa pula. Allah suruh malaikat doa. Sebab kita diangkat darjat, sebab kita tutup luar untuk setan. Sebab tu Maya kadang-kadang payah 2-3 minit ingat, lepas tu ingat cerita lain tak? Moga khinzibun pun ni anak kucing kereta duk sen ni tak dicari. Sebab tu Nabi sebut sini, kalau kita lihat dalam hadis dinyatakan kata pada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah malaikatahu yusallu 'alal sufu." Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat dan berdoa menyambung kisah, sambung rapat kisah, penuh kisah. Tu email dia sebut penuh kisah, rapat kisah. Kalau kita tengok, hamba tak tahu ni nak cerita pasal tarawih ni, hamba ada semaya masjid besar di Kelantan tak. Boleh puasa ada hamba semaya masjid. Tak tahu lah lagu mana tarawih hok duk belakang ni. Gigi rongok belakang ni. Sah tu gigi rongok. Sah lima depan tu penuh comel. Sah hok belakang dia tak segerak. Apabila hok ni ada orang tu dia buat kat lapar tak, lepas tu dia kelik. Hok nak sambung tak segerak dia penuh depan tu. Dia sanggup kosong. Lagu mana tu? Setuh tak rosyok. Berat tu. Kalau kita tak suka Nabi suruh setuh. Sebab apa? Bila kita setuh tu kita rasa ukhuwah kita ni. Biar kalah tak sama pun kena setuh. Ada orang kalah tak sama dia buat lari gitu. Jangan ni semaya depan Tuhan ni. Tuhan son ni kita sembuhnya. Jangan dah ada setengah orang hamba kejut juga dah. Dia tukar dengan saya dia muduk. Dia tak ya, hamba nak. Senin dapat sebuah rumah syurga atas duit rumah pun kumpul duit juga dah. Saya kata mu rapat sah. Ya fa Allah darajat, aku akan darjat kamu, aku beri pula syurga pada kamu. Jaga dah rapat sah. Dan Allah suruh malaikat doa pula. Sebab orang ni rapat sah, mu doa ke dia kebaikan pada orang ni. Masya-Allah. Banyak pahala nak habis semaya tu. Kita semaya kita tahu dapat 27. Kata ada orang tanya, ada orang kata 25 start, ada orang kata 27. Hok mana so ni? Dua-dua. Tak. Jadi kita jumpa ngaji ustaz kata maya Jumaat ni pahala dia 27. Maya Jumaat ni pahala dia 25. Hok mana so nak ayat. Pas cucu pula tanya. Tuk duk pergi ngaji sejid tu 27 25 mana so tu? Sudah tu kata pakar-pakar gilah dah riwayat ngaji yang ditanya banyak. Jadi Ibn Hajar Asqalani rahimahullah catat dalam kitab Fathul Bari salah satu pendapat. Jadi Nabi kata bila mu rapat sah malaikat doa semua setuh bahu sama kita tumit belakangmu kamu nak balah dengan orang. Dan hatimu akan tak ada nak deki nak balah dengan orang. Yang kata tak khusyuk lah. Kena buat tu. Ya Allah, aku nak baik dengan orang ni. Sebab Nabi kata bila duk setuh bahu sama kita ni, Tuhan akan kurang akan perbalah sama kita. Berselisih sama kita. Boleh tak? Hak Nabi ayat semua betul. Kita pergi hak Nabi ayat. Moga kita duk dengar sok muazzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Pergi. Mana kita jawab azan tu, makna kita pergi hak Nabi Muhammad SAW. Ayat tu betul. Hak tak betul kita je. Ya. Dan biasanya waktu mana lagi malaikat doa kita yang kena waktu kita solat Jumaat. Ni orang solat Jumaat ni utuh ni. Waktu kita sebut maya gorik 2 kali sebut amin sama kali ngata email elok. Ni kelebih dia. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang email selesai baca Fatihah, kita ucap sama-sama amin ngata email
Gedia berlaku sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, kata daripada Abu Hurairah anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iza qala al-imam", apabila imam nak sebut, dia baca tehah tadi, imam nak sebut, para malaikat pun ucap sama. Gedia kita dapat waktu kita sebut amin tak dalam semaya, kata Nabi, para malaikat kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Para malaikat akan minta, ya Allah, ampunlah dosa orang ni hok lepas-lepas hok dia dah buat. Banyak dosa kita zaman muda dulu pun. Zaman kita hero-hero dulu tak. Serupa berlaku hamba pun hero juga dulu. Dan kita pergi ngaji berubahlah. Tak. Zaman nakal-nakal di sekolah, nakal belaka. Ada hok nakal kita tu, orang tak tahu. Tapi nak ceritanya, kata Nabi, ni orang lebih orang solat Jumaat ni. Kalau tak ada rumah Jumaat juga dengan anak-anak kita di rumah. Bila kita sebut amin tadi, pada malaikat kata apa? Ghufir rahmat taqaddama min zambi. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa orang ni lepas-lepas hok dia buat. Malaikat doa kita ni, hadis riwayat Bukhari ni. Para malaikat doa. Masya-Allah. Dan kata juga kalau kita lihat di sini dicatat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah daripada Abu Hurairah anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza qala ahadukum amin." Jika salah seorang di antara kamu mengucapkan amin, wa qalatil malaika fis sama amin, maka para malaikat di langit pun sebut amin juga. Tadi kita amin, lepas ni nak semaya Isra amin juga 2 kali. Para malaikat pun sebut amin juga di langit. Fawa faqat ihdahumal ukhra. Yang lalu satu tempat dengan apa diucapkan dengan lain, makna seretak. Kita ucap ni jangan gaduh sama, tunggu ti email. Kan ikut tu email. Tak, jangan duk gaduh. Email pun sebut A, kita pun lalu A dengan tu email. Jadi para malaikat pun A juga di sana sebut amin. Maka ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Bolehlah. Masya-Allah. Jaga solat Jumaat ni. Kita mari maghrib Isya, subuh. Kalau bulan puasa solat tarawih, buat banyak 20, orang buat 8 ke 20, biarlah janji solat tarawih. Kita mahu tak hari solat tarawih untuk balas pasal bilangnya 8 20 8 tak habis-habis. Tiap tahun untuk balas kita ni. Amba kata kita urusin tak mari sembahyang. Hak tu nak ajak hak mari sembahyang ikutlah. Dah orang ni rasa amba boleh buat 8 ustaz lah ni. Amba boleh buat 12 ni, tak apa, janji dia solat tarawih. Hak kita urusin hak tak mari. Kalau kita tengok tak apa amba setus sini. Ibn As-Salbana penuh kunci masjid tak boleh semaya di Mesir, tempat kapung dia. Orang kapung kata, wahai Ibn As-Salbana, buat apa mu kunci masjid, malam ni nak semaya tarawih? Dia kata tak boleh, aku tak boleh buka. Malam ni bakat klik semaya tarawih di rumah masing-masing. Oi, kita nak semaya Jumaat. Tiga apa Ibn As-Salbana kunci masjid? Sebab orang kapung dia tu balas pasal 8.20 tu. Tak kecek. Oh tu set 8, aku set 20. Tak sai. Nak perangai orang Arab. Kau kita lebih kurang juga. Untuk jangan balas pasal 8.20. Hak kita urusnya tak maya, kita ajak yang maya. Jadi Ibn As-Salbana kata, boleh aku buka masjid ni. Masjid ni nak semaya boleh. Mu jawab soalan ni tu. Dia tanya semaya tarawih sunat ke wajib? Orang kampung jawab sunat. Betul tak? Dia tanya silaturahim wajib ke sunat? Ya tu menjaga silaturahim wajib. Benda sunat mu sanggup gosok benda wajib tak payah maya, tak sajalah. Sebab orang hok balah ke dia, orang hok balah kan Nabi sebut benda gini. Bronze jeka je naik, tak lepas naik langit. Allah Taala. Sebab apa? Kata Nabi, kalau kita lihat dalam hadis, kalau kita lihat dalam harat, waktu Tuhan bawa, malaikat bawa amalan kita, Tuhan tanya apa? Orang ni syirik daripada Allah. Malaikat kata tak syirik, dia pergi semaya. Orang ni mutus silaturahim tak? Balah ke tak? Balah. Tangguh lu. Hatta yusliha. Allah kata 3 kali kalau Nabi sebut dalam hadis tu, sehingga dia baik baru lepas ni. Boleh tak? Tu dia jaga tu. Tak payah balas lah benda-benda kecil tu. Kita penting kita mari semaya. Dan yang sebenarnya bila lagi malaikat doa kita, saat ni waktu kita sebut amin, orang yang duduk dalam masjid lepas dia solat wajib, solat fardu ni, duduk dalam masjid baca Quran, berzikir, lepas maya ni pun malaikat doa juga.
duduk dalam masjid setelah solat, kecuali ada, sebagaimana jelaskan sini dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musalla kepada antara kamu selama dia duduk dalam masjid, dia ke solat, hal ini tak batal dia, mana malaikat doa ke dia, ya Allah, sayalah orang ni. Jadi tu mana kita ni duduk lagi ni, malaikat duduk doa ni sepanjang nak habis berapa minit ni, malaikat. SOP sampai iso ke? Boleh lagi ke? Ingat SOP sampai iso, takut marah orang ni tak. Sebab banyak lagi malaikat doa kita ni dalam bab semaya duk mari doa. Ni kita ni kalau di sini kata tajtami'ul malaikatul lail wan nahar fi solati fajri wa solati asr. Kata Nabi, para malaikat akan bersama dengan hamba pada malam hari, dan para malaikat akan bersama dengan hamba pada siang hari, iaitu berkumpul pada waktu subuh dan waktu asar. Masa mari tadi pun dia semaya asar jemaah. Nak pergi nak naik ni subuh pun nak tinggal dia, nak tukar hak malaikat lain, dia pun semaya subuh jemaah juga. Dia rakyat ke Allah, Allah tanya, padahal Allah tahu, Allah Maha mengetahui, tapi nak cerita ni. Dan kemudian apa berlaku? Faghfir lahum yaumiddin. Kata malaikat sana ni, hok tukar ni, tukar tugas ni datang ke dia pada Allah, bagi orang yang mendoakan saudaranya yang ada jauh tanpa pengetahuan sahaya dia. Ni kita sahaya kita duduk jauh, tapi hari-hari doa, ya Allah, mengampun dosa aku, dosa sayang aku ya Allah, sayang aku ya Allah, berilah pengampunan pada dia. Tolong doa sayang kita, tak kedekut kita. Tak, dia atau ke kubur kita doa. Kau tak doa juga. Tengah orang nak turun jenazah tu, orang duk akak cok duk diri tu, Allahumma fillahu, Allahumma sabbithu, ya Allah ampun dosa dia. Tak aku arah Allah tetap iman dia. Tu Nabi suruh baca tu bumi jenazah tu. Baca. Bukan suruh buah. Ni buah juga. Kata Nabi waktu tu malaikat nak amin doa mu. Dah, banding kena kalau dia ambil apa, bukan nak royak dalam hati, ya Allah. Boleh tak duduk dia. Kita pakat doa sayang kita ni. Ni. Jadi hak ni malaikat doa apabila kita doa ke sana kita duduk jauh ni, sebagaimana jelaskan dalam hadis, kata watul mar'il muslim li akhihi, kata Nabi, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan mustajabatu inda ra'sihil malaikatu muwakkalu.